Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, dan tidaklah Muhammad itu melainkan Rasul seperti sebelum-sebelumnya Rasul-Rasul. Apakah sekiranya dia mati ataupun dibunuh, kamu berpaling tadah memalingkan tumit-tumit kamu? Barang siapa yang memalingkan tumitnya, maka sedikit pun tidak memberi kesan kepada Allah, dan Allah tetap memberi ganjaran kepada golongan yang bersyukur. Surah Ali Imran ayat 144. Yang berusaha pengerusi surau yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa surau, pimpinan masyarakat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam. Pertama sekali, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu, dan mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita ilmu yang berkat, iaitu ilmu yang dapat membimbing diri kita semua supaya menjadi insan yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalunya kita akan membicarakan sekitar topik as-siyasatu syar'iyyah, politik syarak. Cuma kita masih lagi berada dalam musim menyambut Maulid Rasul. Ada baiknya pada pagi ini kita membicarakan soal hubungan antara kita dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran, Allah telah menyediakan skema bagaimana menyintai Nabi. Dan kita menyintai Nabi mestilah berdasarkan Al-Quran. Kita tidak boleh mereka-reka konsep kecintaan Nabi, akhir sekali memunculkan satu gaya, iaitu cinta kepada Nabi tetapi tidak melaksanakan tanggungjawab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara ayat Al-Quran yang boleh kita jadikan panduan adalah ayat yang diambil dari surah Ali Imran, bermula daripada ayat 142 sehinggalah ayat 147, yang menceritakan bagaimana gaya kecintaan para sahabat kepada Nabi SAW. Ayat awal-awal yang dibacakan tadi merupakan jawapan daripada Allah bagaimana umat Islam perlu menjaga diri walaupun setelah kewafatan Nabi SAW. Kita mulakan pembacaan dengan ayat 142. Allah mencabar kita semua supaya menggandakan usaha untuk mendapatkan syurga. Dan Allah menyatakan bahawasanya syurga itu susah untuk dapat.
terlalu susah. Mestilah disertakan dengan usaha yang dipanggil sebagai jihad, dan usaha bersabar dengan ujian sepanjang berpegang dengan Islam. Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Allah berfirman, apakah kamu semua merasa kamu boleh masuk syurga sedangkan belum lagi kelihatan di sisi Allah di kalangan kamu yang benar-benar berjihad, dan belum lagi kelihatan di kalangan kamu yang benar-benar bersabar. Ayat ini antara ayat yang Allah gambarkan ujian yang perlu dihadapi oleh orang-orang beriman. Allah nyatakan, jangan kamu rasa senang, kononnya mudah-mudah masuk syurga. Allah meletakkan syarat dengan cukup jelas, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Masuk syurga mestilah dengan mujahadah, dengan berjihad bersungguh-sungguh untuk menegakkan agama. Bermaksud orang-orang yang beroleh syurga mestilah di kalangan mereka yang menjalankan tanggungjawab kepada agamanya, iaitu jihad, menegakkan Islam, mempertahankan Islam, membela Islam. Hari ini kejayaan kempen Islamfobia yang dibawa oleh Barat menyebabkan kita menganggap jihad merupakan satu ajaran yang ganas. Sedangkan di dalam Al-Quran Allah meletakkan kalau nak masuk syurga mesti berjihad, mesti berjuang menegakkan Islam. Mengapa kita perlu menegakkan Islam secara logiknya? Kerana kita adalah orang Islam. Orang Islam mestilah menegakkan Islam yang dianut. Tetapi pada hari ini kita dapati muncul ramai di kalangan golongan-golongan Muslim, tetapi sikap mereka seperti Protestan, Muslim Protestan. Dia Islam tetapi dia lawan Islam. Dia Islam tetapi dia prejudis terhadap Islam. Ataupun dalam erti kata yang lain, dia Islam tetapi dia merasakan tidak sepatutnya Islam menang. Sekiranya Islam menang, takut-takut menganiaya orang lain, maka tak patut Islam menang. Maka sikap mereka berikan kemenangan kepada orang lain, kita sekadar jadi baik sahaja. Tanggungjawab berjihad merupakan antara kunci utama untuk kita beroleh syurga. Wa ya'lamas sabirin, dan mestilah menjadi di kalangan golongan-golongan yang bersabar. Kita berada di akhir zaman yang dibahasakan oleh Nabi SAW, antaranya ayyamus sabr, yaumus sabr, hari-hari kesabaran. Hari-hari kesabaran. As-sabru bit-tamassuk, sabar untuk menegakkan, untuk berpegang dengan agama memerlukan kesabaran yang tinggi. Di dalam hadis yang lain, kaqabidhi 'alal jamr, komitmen umat akhir zaman untuk berpegang dengan agama seperti mereka menggenggam bara api. Seperti mereka menggenggam bara api. Susah. Tetapi bagi umat akhir zaman, mereka, mudah-mudahan kita memperolehi ganjaran yang tidak diperolehi oleh para sahabat. Di dalam hadis Nabi sebutkan akan datang hari-hari kesabaran, hari-hari yang sukar untuk berpegang dengan agama. Bukan menegakkan agama sangat, berpegang dengan agama pun susah, seperti menggenggam bara api. Sesiapa yang mengamalkan Islam ketika itu, mereka dikurniakan pahala 50 orang.
pahala 50 orang, digandakan pahalanya 50 orang. Para sahabat bertanya, 50 orang itu pahala kami ataupun pahala mereka? Kiraan darabnya pahala kami ke pahala mereka? Nabi kata, bahkan pahala kamu. Hari ini ramai yang berangan nak jadi sahabat. Berangan sungguh nak jadi sahabat. Apa maksud berangan nak jadi sahabat? Berangan nak berjumpa dengan Nabi secara alam nyata. Berangan nak bersama dengan Nabi, berangan nak berkepit dengan Nabi. Allah tidak mentakdirkan kita untuk menjadi sahabat. Bukan bahagian kita jadi sahabat. Jangan berangan jadi sahabat. Tetapi di sana Allah telah memberikan peluang kepada kita memperolehi ganjaran seolah-olah para sahabat, iaitu mengamalkan Islam, berpegang dengan Islam ketika zaman Islamfobia. Yaumus sabr, ayyamus sabr, hari-hari kesabaran, zaman kesabaran merujuk kepada zaman kita hari ini, iaitu zaman Islamfobia. Orang fobia, sebagaimana kita fobia nak menggenggam bara api. Kita nak genggam bara api ni susah, rasa fobia, rasa takut. Begitu juga hari ini untuk berpegang dengan Islam, kita rasa sebersalah. Untuk menjadi sahabat mustahil, tetapi untuk mendapat gandaan pahala para sahabat, 50 orang sahabat, tidak mustahil, dijanjikan oleh Nabi SAW. Maka hari ini kalau kita ingin sangat nak jadi sahabat, pegang sungguh dengan Islam, kita akan dapat gandaan pahala 50 orang sahabat. Tapi orang tak tahu benda tu. Orang sekadar memahami jadi sahabat ni secara nostalgia, secara romantis. Kita seolah-olah dapat bersama dengan Nabi, berkepit dengan Nabi, begitu sahaja, secara romantis. Bukan secara amalinya, bukan secara praktisnya. Maka wajib ke atas kita benar-benar berpegang dengan Islam, supaya membezakan antara kita dan golongan-golongan yang tidak bersungguh untuk masuk syurga. Kemudian Allah berfirman, walaqad kuntum tamannawnal mauta min qabli an talqauhu faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Dan sesungguhnya kamu semua pernah meletakkan, bercita-cita untuk mati sebelum daripada ini. Dan apabila kamu bertemu dengan situasi tersebut, kamu lihat sendiri. Dan bagaimana kamu lihat? Ayat ini merujuk kepada generasi para sahabat yang tidak sempat bersama-sama dengan perang Badar. Bila tak sempat dalam perang Badar, masing-masing teringin sangat bertemu dengan perang Badar untuk mendapatkan kelebihan ahli Badar. Golongan yang tak sempat dalam perang Badar masuk Islam lewat. Mereka katakan, sekiranya Allah takdirkan kepada kami berdepan dengan perang seperti perang Badar, kami akan dapatkan ganjaran syahid, kami akan dapatkan kematian. Teringin nak mati syahid. Akhlak para sahabat, cita-cita tertinggi mereka adalah mati syahid. Ini akhlak para sahabat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW telah bersabda, man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu bil ghazw mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang mati dalam keadaan dirinya tidak pernah berjuang Islam, dalam keadaan dia tidak pernah berjuang Islam dan tidak pernah bercita-cita untuk berjuang Islam, matinya mati munafik. Bermaksud Nabi sebut syarat utama bagi seorang Muslim, mestilah dia menjalankan tanggungjawab terhadap agamanya, iaitu menegakkan Islam. Menegakkan Islam. Kalau tak ada kesempatan, andainya tak ada kesempatan menegakkan Islam, dia mestilah bercita-cita untuk menegakkan Islam. Mesti menegakkan Islam. Ada cita-cita ke arah itu, ada cita-cita untuk mati syahid. Barang siapa yang tidak ada kesemua itu, kalau dia mati, matinya mati munafik. Hadis ni hadis sahih.
Tetapi hadis ini seolah-olah dinafikan ekoran daripada kempen Islamfobia yang meletakkan mati syahid ini merupakan ajaran pengganas. Kita berada dalam zaman Islamfobia. Zaman Islam seolah-olah bara api yang perlu kita genggam. Kadang-kadang waktu kita kuat, kita genggam. Waktu tak tahan, kita terlepas. Lepas tu genggam balik, lepas tu terlepas balik. Ini Ini Allah menyatakan golongan yang tak sempat bersama dalam perang Badar, mereka bercita-cita, dan Allah tentukan mereka berdepan dengan perang Uhud. Ditakdirkan perang Uhud kalah. Ketika kekalahan, mereka mula ragu. Mereka mula ragu. Dan kita perlu faham, darjat iman para sahabat tidak boleh kita tandingi. Kita tak boleh tandingi iman para sahabat. Semulia-mulia, setinggi-tinggi wali tidak akan boleh menandingi serendah-rendah sahabat. Generasi yang paling mulia. Pun begitu Allah uji mereka. Antara faktor kekalahan perang Uhud kerana mereka turun dari bukit untuk mendapatkan harta ghanimah. Maka Allah nyatakan, hari itu kamu kata kamu nak mati syahid sangat. Tengoklah bagaimana keadaan kamu ketika kamu dicampakkan, ditemukan dengan situasi tersebut. Susah. Jadi kita sebut ni senang, tapi bila berdepan dengan situasi yang sebenar, susah. Ketika perang Uhud, syaitan datang berperanan sebagai pengamal media. Pengamal media turun, viralkan berita. Viralkan berita, ala inna Muhammadan qad qutila. Ketahuilah sesungguhnya Muhammad telah pun dibunuh. Tersebar berita kononnya Nabi dah mati dalam perang Uhud. Berita tipu, berita palsu. Sebab itulah mana-mana wartawan buat berita palsu, memang setan. Memang setan. Memang dia menyambung kerja setan. Viralkan pula tu. Kita tukang viral, kita tukang sebar. Kita tukang sebar. Ketika itu tersebar bahawasanya Nabi SAW mati dibunuh. Di kalangan muhajirin bertanya kepada di kalangan ansar, Asy'arta anna Muhammadan qad qutila? Apakah kamu merasa benar-benar Muhammad telah pun dibunuh? Orang-orang beriman di kalangan ansar menjawab, Lau kana Muhammad qad qutila faqad balagha faqatilu an dinikum. Dijawab oleh golongan Ansar, sekiranya benar-benar Muhammad telah pun dibunuh, maka telah sampai ajal. Nak buat macam mana? Adapun kita mesti meneruskan kerja kita terhadap agama kita, iaitu menegakkan Islam. Allah turunkan ayat untuk mengendurkan motivasi, untuk memperbetulkan motivasi umat Islam ketika itu, supaya ayat ini menjadi garis panduan kepada kita untuk jaga diri walaupun setelah kewafatan Nabi SAW. Allah memperingatkan, wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Muhammad tidak ada lain melainkan dia adalah Nabi, Rasul, seperti Rasul yang terdahulu. Kamu kena ingat, Nabi ni Rasul, Muhammad ni Rasul, dan Rasul ni dia ada ajal. Nabi dulu mati, ada yang mati dibunuh, mati sakit, mati tua, tetapi yang pastinya mati. Yang pastinya mati. Apakah sekiranya Nabi itu mati ataupun dibunuh, kamu berpaling tadah daripada kamu memalingkan tumit-tumit kamu? Barang siapa yang memalingkan tumitnya, sedikit pun tidak memberi kesan kepada Allah. Walaupun Nabi mati lepas ni, Nabi dibunuh selepas ini, kamu mesti terus menegakkan ajarannya. Jangan berpaling tadah. Jangan berpaling tadah. Ayat ini jugalah yang dijadikan
penenang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika peristiwa kematian Nabi SAW. Apabila didapati Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mengamuk, barang siapa yang mendakwa Muhammad telah pun mati, aku akan uruskan dia dengan pedangku. Nak membunuh lah tu, nak membunuh. Sesampai je dengan Abu Bakar kata, ya Umar, ijlis, wahai Umar, duduk. Umar tak nak duduk, marah. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, lau man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut. Barang siapa yang sembah Muhammad, Muhammad dah mati. Barang siapa yang sembah Allah, Allah hidup, tidak akan mati. Seterusnya Sayyidina Abu Bakar membaca, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Barulah Sayyidina Umar tenang. Di sana ada huraian ulama sirah yang menghuraikan bahawasanya Sayyidina Umar bukan mengamuk betul-betul. Yang kita belajar, yang kita baca di dalam sejarah, Sayyidina Umar mengamuk separuh mati kerana tak bersetuju dengan berita kononnya Nabi SAW telah pun mati. Sebenarnya amukan Sayyidina Umar bukan amukan yang sebenar. Sebaliknya amukan untuk menakutkan puak-puak munafikin. Sebab tak logik sama sekali. Sayyidina Umar ni antara sahabat yang alim, antara sahabat yang genius, antara sahabat yang matang cara berfikirnya. Berapa kali pandangan Sayyidina Umar tidak disetujui oleh Nabi dan para sahabat, tiba-tiba Allah turunkan ayat Al-Quran yang bersetuju dengan pandangan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni bukan sebarang orang. Dia beriman dan dia tahu Nabi ni manusia, dan manusia syaratnya mesti mati. Sayyidina Umar tahu. Tapi kenapa tiba-tiba Sayyidina Umar tak boleh terima berita kematian Nabi? Kerana Sayyidina Umar telah melihat bibit-bibit golongan munafikin yang cuba nak exploit isu berita kematian Nabi untuk mengganggu motivasi umat Islam. Waktu inilah waktu yang paling sesuai puak munafik jalankan tugas supaya disebarkan berita. Habislah lepas ni orang Islam nak pergi mana? Muhammad mati dah. Kamu kata Muhammad bagus sangat, mati juga dia rupanya. Sepatutnya itulah kalam-kalam, kata-kata puak munafikin menyambut kematian Nabi SAW. Sepatutnya. Tiba-tiba di dalam sejarah kita tak jumpa benda tu. Seolah-olah waktu kematian Nabi, munafik tak ada. Munafik dah pupus. Sedangkan munafik takkan pupus sampai kiamat. Sebab apa tak timbul kata-kata daripada munafik? Kerana masing-masing takut dengan Sayyidina Umar. Boleh jadi Sayyidina Umar fikir, kalau aku tak buat begini, dia naik kepala, baik aku mengamuk. Baik aku mengamuk supaya puak munafik ni tak berani nak kata apa-apa. Siapa yang kata Nabi mati, aku bunuh. Menyebabkan puak munafik senyap. Dan antara bukti mengapa ulama berpendapat sedemikian, kerana setelah masing-masing tenang, barulah Sayyidina Umar memanggil Abu Bakar, mengatakan, wahai Abu Bakar, kita kena mesyuarat kerana kita telah ditimpa satu musibah yang lebih dahsyat daripada kematian Nabi SAW. Padahal tadi mengamuk sangat. Tiba-tiba kata ada musibah lain yang lagi besar pula. Tadi mengamuk sangat. Apa musibahnya? Kita sudah kehilangan pemimpin. Kita sudah kehilangan pemimpin. Kita adalah umat dan umat memerlukan pemimpin. Maka pergilah mereka ke Saqifah Bani Sa'idah untuk bermesyuarat siapakah yang perlu dilantik menjadi pemimpin menggantikan Nabi SAW. Jadi pemimpin, nak cari pemimpin, sehingga meninggalkan buat sebentar waktu jenazah Nabi SAW. Apakah para sahabat tak sayang Nabi? Tidak. Sahabat sayang Nabi, tapi cara sahabat menyayangi Nabi dengan tanggungjawab, bukan dengan gimmick.
bukan dengan gimmick. Kita hari ini dengan gimmick spanduk, gimmick berhimpun, gimmick menyanyi, gimmick menasyid, gimmick qasidah, gimmick gitu. Tapi tanggungjawab terhadap Nabi tidak dilaksanakan. Mereka berkumpul mesyuarat di Saqifah Bani Sa'idah bermula daripada hari Isnin, kematian Nabi hari Isnin. Berapa hari mereka bermesyuarat? 2 hari mereka mesyuarat. Hari Isnin mesyuarat, berakhirnya mesyuarat pada hari Selasa. Berakhirnya mesyuarat pada hari Selasa. 2 hari mesyuarat semata-mata nak bincang siapakah yang perlu jadi pemimpin. Kita hari ni ala-balai je, tak kisahlah siapa-siapa, tak kisah siapa-siapa. Setelah berakhirnya, selesainya mesyuarat, mendapat persetujuan Abu Bakar yang layak menjadi khalifah pengganti Nabi SAW, barulah diuruskan jenazah Nabi dan dikebumikan hari Rabu. Kita bayangkan jenazah Nabi dikebumikan 3 hari selepas kematian Nabi. Sebab apa 3 hari selepas kematian Nabi? Kerana kibarus sahabah, sahabat-sahabat yang besar sibuk mencari pemimpin. Apakah mereka gila politik? Tidak. Tetapi mereka menterjemahkan tanggungjawab kepada Nabi SAW dengan memastikan sebelum daripada ditanam jenazah Nabi, mesti sudah ada pengganti Nabi dalam memimpin umat. Betapa para sahabat cukup sensitif dan cukup teliti, komitmen, konsisten dengan peranan mereka untuk memastikan kuasa politik kepada Islam. Tapi hari ini kita tak begitu. Kita tak begitu. Kita telah pun diajar bahawasanya jenazah mesti disegerakan pengkebumiannya. Ya, memang Nabi pun ajar begitu. Tetapi pada diri Nabi sendiri tertangguh 3 hari. Tertangguh 3 hari. Kita tak ada, tak payah ceritalah siapa jadi pemimpin. Kita tak nak sangat politik ni. Akhir sekali kita lantik orang jahat jadi pemimpin. Dah punah ganah. Punah ganah. Dalam pada masa yang sama, di Mekah, kelihatan golongan-golongan Mekah yang sudah mula menjeling-jeling untuk murtad kembali, untuk kembali pada jahiliah. Orang Mekah duduk kat Mekah tu, duduk kat Kaabah tu, tapi nak murtad. Ada seorang sahabat Nabi yang lewat masuk Islam, yang namanya Suhail bin Amru. Dia lewat masuk Islam. Dia masuk Islam ketika Fathu Mekah. Dia masuk Islam sama batch dengan Abu Sufyan. Masuk Islam lah skopek lah senang ceritanya. Lah je. Bila dah tak boleh buat apa. Abu Sufyan masuk Islam waktu bila? Waktu Fathu Mekah. Waktu Fathu Mekah waktu bila? Waktu dia dah jatuh. Waktu kerajaan Mekah Quraisy, musyrikin Quraisy jatuh. Selepas Abu Sufyan dah tak ada kuasa, baru masuk Islam. Rupa-rupanya ada orang masuk Islam, lepas dia dah tak ada kuasa, baru dia masuk Islam. Waktu dia ada kuasa, dia tak masuk Islam. Dia tak ikut Islam. Waktu dia lemah, baru dia boleh bersetuju dengan Islam. Ada orang begini, dan Nabi menerima Islam mereka. Orang-orang begini selalunya di kalangan politikus, bukan orang biasa. Kebanyakan orang masuk Islam kerana hujah, kerana kebajikan, kerana akhlak, kerana fakta yang dikemukakan oleh Islam, kerana fitrahnya agama Islam menyenangkan manusia. Tetapi ada di sana golongan yang dia masuk Islam setelah dia tak ada kuasa politik, baru dia bersetuju dengan Islam. Ada orang begini. Abu Sufyan, Suhail. Abu Sufyan waktu tu orang panggil Datuk Seri Abu Sufyan. Jadi kita jangan pelik kalau orang yang waktu ada kuasa dia tak nak Islam, waktu dia dah hilang kuasa baru dia nak terima Islam. Ada orang begini. Kita jangan pula kata ini bila dah tak ada kuasa baru nak ikut Islam, tak ikhlas. Jangan kata begitu. Abu Sufyan pun masuk Islam dalam keadaan begitu. Suhail bin Amru, Ikrimah, Safwan,
semua tu masuk Islam dalam keadaan masing-masing dah tak ada kuasa politik. Nabi terima Islamnya mereka dan mereka bukan munafik. Jadi ada orang kita lain pula cara fikirnya. Bila orang dah masuk Islam, boleh pula kata dah kalah baru nak terima Islam. Habis kau tak suka ke bila orang terima Islam? Bila dia kalah tu, itu hal dia. Dia terima Islam waktu dia kalah tu, hal dia. Hal kita sepatutnya bersyukur dengan dia terima Islam. Abu Sufyan, Suhail bin Amru yang cukup lewat memeluk Islam, tetapi telah mencatatkan kejayaan di dalam sejarah. Dia berjaya menyelamatkan Islamnya orang Mekah. Orang Mekah pakat nak murtad. Suhail pergi ke Kaabah, memberikan ucapan yang cukup berkesan. Wahai orang Mekah, wahai ahli Mekah, sesungguhnya bukankah kita ini merupakan kaum kerabat yang paling dekat dengan Muhammad? Kita merupakan kaum keluarga yang paling dekat dengan Muhammad. Tiba-tiba kita yang paling lewat ikut ajaran Muhammad. Dalam keadaan kita yang paling lewat ikut ajaran Muhammad, kita pula yang paling awal nak murtad daripada ajaran Muhammad. Apa punya saudara kita ni? Apa punya saudara? Kita yang paling dekat, sepatutnya kita paling cepat, kita yang paling awal ikut Islam. Tapi kita yang paling lewat ikut Islam. Bila kita yang paling lewat ikut Islam, sepatutnya kita yang paling setia dengan Islam. Tidak, kita yang paling awal nak murtad. Apa punya saudara ni? Apa punya saudara? Menyebabkan orang Mekah fikir balik, kekal dengan Islam. Kekal dengan Islam. Ni sejarah kewafatan Nabi SAW. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah tetap akan memberi ganjaran kepada golongan-golongan yang bersyukur. Kita terus pergi ke ayat 146. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Bila kita cerita sahabat sedih dengan kematian Nabi SAW, di sana ada juga hadis Nabi yang menceritakan berkenaan petanda berlakunya kiamat. Antara petanda berlakunya kiamat adalah apabila umat Islam teringin sangat bertemu dengan Nabi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, wala ya'tiyanna ala ahadikum zamanun la ayyarani ahabbu ilaihi min an yakuna lahu mithlu ahlihi wa malih. Nabi sebutkan, pasti akan datang kepada kamu zaman yang salah seorang daripada kamu tidak dapat bertemu dengan aku. Tidak dapat zaman itu sekiranya seseorang itu dapat melihatku, lebih bahagia bagi dirinya lebih daripada keluarganya, lebih daripada hartanya. Nabi kata akan sampai satu zaman di mana orang cukup teringin jumpa aku. Orang cukup teringin jumpa aku, sama ada dalam keadaan mimpi ataupun macam mana, cukup teringin bertemu dengan aku. Zaman akhir zaman. Akhir zaman merupakan situasi yang cukup kacau bilau. Kebatilan menjadi kebenaran, kebenaran menjadi kebatilan, zalim dianggap adil, adil dianggap zalim, khianat dianggap amanah, amanah dianggap khianat. Jadi terbalik. Ketika zaman didominasi dengan kebatilan, kita nak jadi baik susah. Pada masa yang sama, kalau kita nak jadi jahat, cukup digalakkan oleh masyarakat. Sebab itu orang kita sebut janganlah baik sangat. Ini petanda akhir zaman. Janganlah baik sangat, dia suruh kita jahat sikit. Janganlah Islam sangat, maksudnya dia suruh kita kafir sikit. Zaman di mana umat Islam susah mempertahankan Islam masing-masing. Ketika itulah orang-orang yang beriman
tertekan dan cuba mengatasi tekanan masing-masing dengan membayangkan sekiranya dapat bertemu dengan Nabi SAW. Berlaku tak zaman kita ini? Berlaku. Macam mana berlakunya? Tu ada nasyid tu. Andainya alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, nasyid Raihan. Sebab apa muncul lirik-lirik macam tu? Kerana umat dalam keadaan yang cukup tertekan. Zaman dulu orang rindu dengan Nabi, tapi tak sampai tahap tu. Tak sampai tahap tu. Ada nasyid, laukana bainana al-habib, sekiranya kita sempat bertemu dengan Nabi, sempat bertemu, sempat bersua dengan Nabi. Ada program yang membayangkan bersama-sama dengan Nabi. Ya Hanana, Ya Hanana. Fenomena ini merupakan fenomena akhir zaman. Hadis yang sahih menyatakan akhir zaman orang cukup teringin nak bertemu dengan aku. Tapi dalam keadaan teringin nak bertemu dengan aku, sekadar teringin nak bertemu tapi tak nak ikut Islam. Dalam keadaan teringin bertemu dengan aku, di dalam hadis yang lain Nabi sebutkan, ala inna min asyrati sa'ah an tutlal masna fala yujadu man yughayyiruha qila lahu wa mal masna qala mastuktiba min kitabi ghairillah min kitabin ghairil Qur'an wa fi riwayatin ma kutiba siwa kitabillah. Nabi sebut antara petanda berlakunya kiamat, antara petanda berlakunya kiamat, ketika itu dibacakan al-musnah. Al-musnah, bila dibacakan al-musnah, tidak ada seorang pun yang dapat melarangnya. Maka para sahabat bertanya kepada baginda, apakah itu al-masnah? Baginda menjawab, al-masnah adalah kitab-kitab yang ditulis selain Al-Quran. Dalam di riwayat lain, kitab-kitab yang ditulis selain kitabullah. Dalam keadaan masing-masing teringin sangat bertemu dengan Nabi, tapi bukan nak balik pada Quran. Duk baca kitab-kitab lain, duk berpegang dengan ajaran-ajaran lain. Ni zaman kita hari ni. Sebab itulah kita sebutkan berkenaan konsep kecintaan dan sayang kepada Nabi SAW bukan dengan gimmick, tetapi dengan tanggungjawab. Kita perlu mengambil pengajaran daripada kekufuran Bani Israel, ahli kitab. Allah nyatakan, allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Golongan yang kami berikan kitab, ahli-ahli kitab, mereka beriman denganmu, mereka mengenalimu, mereka mengenali Muhammad seperti mereka mengenali anak beranak mereka sendiri. Tetapi mereka itulah yang menyembunyikan kebenaran dalam keadaan mereka tahu. Ahli kitab, Allah gelarkan mereka sebagai ahli kitab kerana ratusan tahun mereka mengkaji berkenaan karakter, kriteria, ciri-ciri keturunan Nabi akhir zaman. Selama 600 tahun mereka menantikan kedatangan Nabi akhir zaman. Daripada 600 tahun mereka membelik, mengkaji kitab-kitab mereka. Mereka mendapati Nabi akhir zaman akan muncul di Yathrib, nama lama bagi Madinah, dengan membawa kemenangan Islam. Mereka berpindah, meninggalkan Syam, meninggalkan Yaman, meninggalkan Mesir, meninggalkan tanah air masing-masing untuk bersama-sama dengan Nabi akhir zaman. Rindu kononnya. Mereka pergi ke Yathrib, Ya Hanana, Ya Hanana. Ingin sangat bertemu dengan Nabi. Beruntung kalau kita sempat bersama dengan Nabi. Pergi. Mereka yang tahu berkenaan rupa paras batang tubuh Nabi, walaupun ketika itu Nabi belum muncul.
mereka yang mengajar masyarakat Arab Madinah berkenaan kami datang di sini untuk menyambut Nabi akhir zaman yang membawa syariat Islam. Masyarakat Madinah bertanya, apakah itu Nabi? Apakah itu akhir zaman? Islam itu apa? Mereka yang mengajar orang Madinah berkenaan Islam, mengajar berkenaan Nabi, berkenaan Rasul, berkenaan syariat, mereka yang ajar. Mereka menubuhkan kelas-kelas pengajian, Darul Madaris, mengajar orang Madinah. Mereka yang cerita Muhammad sekian, Muhammad sekian, Ahmad sekian. Nama gelaran bagi Nabi kita sebelum kemunculannya adalah Ahmad. Disebutkan oleh Nabi Isa, Ahmad. Dia ceritakan, ini Nabi sekian, biodata, datanya. Tetapi apabila Nabi datang, mereka enggan ikut. Anak murid ikut Islam, mereka tak ikut Islam. Apabila Nabi pergi ke Darul Madaris, Nabi bertanya kepada mereka, mengapa? Kamu tahu kan aku ni Nabi betul, tetapi kenapa kamu tak ikut aku? Mereka berbisik-bisik mengatakan, kami tahu kamu ni Nabi betul, tapi kami bimbang sekiranya kami ikut kamu, habislah pengikut kami lari daripada kami. Habis selama 600 tahun dia cerita berkenaan Nabi itu, bukankah dia kempen berkenaan Nabi? Tidak, rupa-rupanya digunakan nama Nabi untuk raih populariti, untuk dapatkan kedudukan, sedangkan bila Nabi yang sebenar-benarnya muncul, dia tak ikut Nabi. Ramai tak hari ni cerita pasal Nabi, tapi kesannya bukan menyebabkan kita makin kenal Nabi, tapi makin kita kenal dia. Kempen Nabi, tapi orang makin tak masuk dengan dia, bukan makin ikut Nabi. Kempen Nabi, orang makin kenal dia, bukan makin kenal Nabi. Orang makin sayang dia, bukan makin sayang Nabi. Orang makin angkat dia, bukan angkat Nabi. Ahli kitab mereka menggunakan nama Nabi SAW, tetapi apabila disuruh ikut Nabi, mereka tak ikut Nabi. Rupa-rupanya guna nama je, guna nama Nabi je. Sebab itulah kalau kita sebutkan sayang cinta kita kepada Nabi SAW, sekadar kita tahu biodata Nabi, apa beza kita dengan ahli kitab? Skeptikal yang dibawa pada hari ini, nak sayang dengan Nabi kena baca sirah Nabi, tahu Nabi makan apa, jubah Nabi macam mana, serban Nabi macam mana. Kalau sekadar begitu sahaja, ahli kitab jauh lebih kenal Nabi, tetapi Allah tak iktiraf sayang mereka kepada Nabi. Allah mengibaratkan mereka kenal Nabi seperti mereka kenal anak beranak mereka sendiri. Sebab itulah kita kena buang stereotip apa yang dipegang oleh masyarakat pada hari ini. Bila sebut sayang Nabi, kempen Nabi sekadar tahu Nabi ni pakai capal apa, Nabi ni suka makan kurma macam mana, Nabi sekadar begitu sahaja secara fizikal Nabi. Sedangkan kejayaan para sahabat, mereka menjalankan tanggungjawab kepada Nabi SAW. Maka sebab itulah bila sebutkan berkenaan umat akhir zaman yang tak sempat bertemu dengan Nabi, di sana ada hadis yang Nabi memberikan sinar peluang kepada kita. Kalau kita tak sempat jadi sahabat, kita boleh jadi orang lain yang ganjaran kelebihannya tidak kurang seperti para sahabat. Nabi kata, wadattu anni laqitu ikhwani, aku sangat teringin bertemu dengan saudara-saudaraku. Alangkah bahagianya sekiranya aku sempat bertemu dengan saudara-saudaraku. Di dalam riwayat yang lain, ishtaqtu, aku sangat rindu bertemu dengan saudara-saudaraku. Hari ini kita sebut sayang, rindu. Biarlah rindu kita, sayang kita kena dengan skema Nabi, jangan reka-reka sendiri. Ni tak habis-habis bayangkan kita dapat bertemu dengan Nabi, bayangkan kita dapat bertemu dengan Nabi. Islam kena pijak, dia buat tak tahu je. Dia buat tak tahu je. Para sahabat bertanya, seolah-olah kecemburuan, bertanya, awalaisa nahnu ikhwanuk, bukankah kami ini adalah saudaramu? Cemburulah Nabi tiba-tiba rindu dengan orang lain. Sahabat tanya, kami bukan saudara ke? Saudara kan kita ni? Nabi kata, antum ashabi, kamu adalah sahabat-sahabatku. Ikhwanal ladzina amanu bi walam yarawni,
saudara-saudara yang aku maksudkan adalah golongan yang cukup beriman dengan ajaranku dan dalam keadaan mereka tak sempat bertemu denganku. Bermaksud apa tuan-tuan? Bertemu dengan Nabi ni bukan isu utama. Isu utama ni kita ikut Nabi ke tak ikut Nabi. Nabi mengiktiraf golongan-golongan ikhwan yang tak sempat bertemu dengan Nabi, tetapi Nabi rindu. Bermaksud sayang dan cinta kita kepada Nabi bukan pada batang tubuh, bukan pada style, bukan pada fashion Nabi, bukan pada fizikal Nabi, tetapi pada ajaran. Maka sebab itulah Allah menyimpulkan mesti ada pengikut-pengikut Nabi, dan kita perlu bandingkan diri kita sama ada kita menepati ayat ini ataupun tidak. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Berapa ramai di kalangan Nabi itu ditugaskan untuk berperang, ditugaskan untuk menegakkan Islam, dan bersama-sama dengan mereka ribbiyun, golongan ulama, fuqaha, golongan pengikut Nabi yang setia. Katsir, yang ramai, mereka tak duduk seorang-seorang. Bermaksud golongan-golongan yang bersama dengan Nabi hidupnya secara katsir, secara ramai, hidup secara berjamaah, bukan individu, bukan secara berseorangan, mesti hidup secara berjamaah, hidup secara berkumpulan, membentuk golongan ribbiyun, pengikut-pengikut yang setia. Kita kena jadi ribbiyun. Kita tidak ada pilihan yang lain untuk menterjemahkan rasa sayang kita kepada Nabi, melainkan kita jadi ribbiyun. Fama wahnu lima asabahum fi sabilillah. Mereka sama sekali tidak merasa terkesan. Mereka tidak merasa terkesan dengan cabaran yang dihadapi oleh mereka sepanjang mereka berada di jalan Allah. Bermaksud orang yang sayang dengan Nabi, hidupnya mesti di jalan Allah. Dia tidak boleh hidup bersendirian, hidup hanya memikirkan makan minumnya sahaja, tetapi hidupnya wajib berada di fi sabilillah, di jalan Allah. Di jalan Allah. Ini ciri orang yang sayang dengan Nabi. Maka sebab itulah kita tidak ada pilihan yang lain untuk beroleh syurga, untuk memastikan rindu dan sayang kita kepada Nabi dibalas oleh Nabi sebaiknya, melainkan kita mesti terlibat fi sabilillah, di jalan Allah, menegakkan Islam, mempertahankan Islam, berdepan dengan musuh Islam, membela Islam. Wa ma dha'ufu, dan mereka tidak lemah, wa mastakanu, dan mereka tidak menyerah diri sama sekali. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah sangat sayang golongan-golongan yang bersabar. Maksudnya nak bersama dengan Nabi ni susah, kena bersabar. Kena bersabar. Bukan sekadar pakai jubah, pakai serban, bukan sekadar pakai kayu sugi, bukan sekadar pakai minyak wangi, bukan sekadar pakai capal bentuk Nabi, bukan sekadar makan kurma, tetapi melaksanakan, memastikan kehidupannya berada fi sabilillah. Fi sabilillah. Jadi kita kena letakkan ciri-ciri kita begini. Kita duduk hidup kita fi sabilillah. Kita tidak lemah, kita tidak boleh dilemahkan. Jati diri kita dengan Islam kuat. Wa mastakanu, kita tidak menyerah diri. Islam yang kita pegang adalah Islam. Orang lain nak berunding supaya kita pegang dengan ajaran lain, tidak sama sekali. Saya teringat dengan kisah Syahid Syed Qutb apabila diancam dengan hukuman gantung. Maka dia diberikan peluang bersurat oleh kerajaan Mesir. Kamu hanya perlu menandatangani surat permohonan maaf kepada kerajaan kerana kamu melawan kerajaan. Padahal perjuangan Syed Qutb untuk menegakkan Islam. Syed Qutb mengatakan, aku tidak akan menurunkan tanda tangan dengan tanganku yang ketika solat berdiri tegak mengakui la ilaha illallah. Aku tak akan biarkan jari yang terlibat dalam syahadah setiap solat, jari ini jugalah yang terlibat menyerah diri di hadapan musuh Allah. Aku tak akan biarkan, aku tak akan buat. Dan oleh kerana itulah dia beroleh syahid. Kalau dia sign, selamat nyawa dia. Kalau dia sign. Jadi itu kualiti
sebenar pengikut Nabi SAW. Dan akhir sekali, kata-kata dan doa golongan Ribiyun, wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Tidak ada apalah yang didoakan oleh mereka, melainkan mereka berkata, wahai Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami. Wahai Tuhan kami, ampunkan segala keterlanjuran kami, dan tetapkanlah pendirian kami, bantulah kami berdepan dengan golongan-golongan kafir. Bantulah kami berdepan dengan golongan-golongan kafir. Ni doa pengikut Nabi SAW. Kita tidak hari ni, sesama orang Islam bukan main garang, dengan orang kafir bukan main lembik atas alasan dakwah. Al-Quran ajar dengan orang Islam sepatutnya sama-sama lembut, dengan orang kafir menunjukkan ketegasan. Kesan daripada liberalism yang memunculkan anutan pluralism, menganggap simpati kepada agama-agama yang lain, yang berlaku pada hari ini, umat Islam cukup keras sesama orang Islam, tetapi cukup lembik dengan orang kafir. Terbalik pula. Sedangkan pengikut Nabi SAW, dia menunjukkan lemah lembut sesama orang Islam, tetapi menunjukkan kekerasan sesama orang kafir yang cuba ganggu Islam. Jadi marilah sama-sama kita memperbarui azam kita, supaya kita benar-benar menjadi umat Nabi SAW. Dan sayang cinta kita kepada Nabi bukan secara gimmick, bukan secara olok-olok, bukan dibuat-buat, tetapi mestilah dilangsaikan secara tanggungjawab, diterjemahkan dengan amalan praktikal yang kita buat. Jadi rasa sekadar itu saja untuk pagi ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita ilmu yang berkat. Allahumma balagh, Allahumma fashhad. Ya Allah, aku telah sampaikan. Ya Allah, saksikan apa yang telah aku sampaikan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.